الخليج بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمثنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Mukhtasar At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Maksudnya adalah ringkasan penerangan dan penjelasan berkenaan dengan adab-adab orang-orang yang menghafal Quran ataupun orang-orang yang menanggung Al-Quran, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Lahir pada tahun 631 Hijrah, wafat pada tahun 676 Hijrah rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, ahmaduhu ablaghal hamdi ala dhalika wa ghairihi min ni'amihi allati asbaghaha alaina fi kulli hinin wa awan. وأسأله المنة علي وعلى جميع أحبائي بالرضوان. Maksudnya, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian atas segala yang demikian dan selainnya daripada nikmat yang dikurniakan ke atas kami pada setiap waktu dan keadaan. Aku memohon kepadanya kurniaan untukku dan kepada semua yang aku kasihi supaya memperolehi keredaan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kelaziman ulama-ulama dulu ketika mereka mengarang sesebuah buku, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala pada muqaddimahnya. Tengok Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa taala beberapa kali memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjadi kewajipan kepada setiap hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kelebihan memuji Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang panjang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang syafaat. Maksud syafaat ini adalah
syafa'atul uzma, di padang mahsyar, pada padang mauqif. Mahsyar ni tempat manusia berhimpun. Mauqif adalah tempat manusia berdiri di situ, yang mana masing-masing manusia pakat pergi jumpa dengan para nabi, meminta para nabi agar berdoa kepada Allah supaya cepat diselesaikan, cepat dijatuhkan hukuman, cepat meletakkan keputusan, menjatuhkan hukum. Makin pakat pergi jumpa dengan Nabi Adam, dengan Nabi Nuh, dengan para nabi, akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana syafa'ah al-uzma diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjumpa dengan Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana laha. Memang perkara itu adalah aku hak yang berhak untuk melakukan perkara tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. Allah Taala membuka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermacam-macam bentuk pujian. Allah Taala membuka kepada Rasulullah bermacam-macam bentuk pujian kepada Allah, yang Rasulullah memuji Allah Taala dalam sujudnya. Kemudian barulah Allah Taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengangkat kepala. Irfa' ra'saka ya Muhammad sal tu'ta. Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah nescayamu akan diberi. Baik, memuji Allah Subhanahu wa taala adalah suatu tuntutan yang dituntut kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika mendapat nikmat, sebenarnya dia telah menzahirkan rasa bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, amma ba'd fa inna Allah Subhanahu wa ta'ala manna ala hadhihi al-ummati zadaha Allah sharafa bid-din alladhi irtadah din al-Islam wa irsalihi ilayha khiratahu min khalqih Muhammadan sayyid al-anam alayhi minhu afdalus salati wal barakati wassalam. Apa yang selepas daripada itu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada umat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan ke atas umat ini dengan agama yang diredainya, iaitu agama Islam. Tengok kata Imam Nawawi. Imam Nawawi kata sesungguhnya Allah Taala menganugerahkan kepada umat ini. Jadi kita hak mula-mula sekali kita kena letak dalam hati kita agama hak yang kita junjung sekarang ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melihat agama ini sebuah anugerah, dia tidak akan memuliakan agama ini. Bilakah seorang hamba akan memuliakan agama yang dijunjung ini? Ketika dia melihat adalah sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Jadi Imam Nawawi dalam muqaddimah dia ni, dia cuba masuk ke dalam hati kita dan dia cuba menanam dalam hati kita suatu sifat yang apabila ada sifat ini, maka kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Benda sifat hak yang ingin ditanam oleh Imam Nawawi dalam hati kita, iaitu biar ada perasaan bahawa agama yang kita junjung ini adalah agama yang cukup mulia, yang Allah Taala anugerahkan kepada kita, agar kita betul-betul menjaga agama kita ini. Orang hak yang menjaga agama, orang tu akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berjihad, berjuang dengan Rasulullah di medan perang, yang sebahagian daripada mereka cedera dan sebahagian daripada sahabat gugur syahid. Kenapakah mereka sanggup menukar dengan nyawa mereka itu? Kerana mereka menganggap agama yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka lebih mulia daripada nyawa yang dikandung oleh badan mereka. Ni antara benda hak yang cukup penting untuk setiap umat Islam letakkan dalam hati mereka. Jadi Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada umat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambahkan kemuliaan ke atas umat ini. Itu doa Imam Nawawi, zadahallahu syarafa. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Ta'ala anugerah dengan agama yang diredainya. Benda agama yang diredainya iaitu agama Islam.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak diterima sama sekali daripadanya. Kita kena letak begini dalam hati kita. Di zaman kita, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana ada sebahagian daripada orang Islam bergaul dengan siang malam dengan orang kafir, orang bukan Islam, akhirnya sedikit demi sedikit hati mereka cuba mengiktirafkan agama-agama kufur, agama-agama syirik. Akhirnya mereka menganggap bahawasanya perlu menghormati semua agama. Semua agama adalah sama. Di sana ada golongan-golongan yang cuba mempertahankan bahawa semua agama adalah sama. Kalau dulu kita duk dengar di negara-negara sebahagian daripada negara Arab sahaja, sebahagian daripada orang-orang yang dikenali dengan tok guru, sebahagian daripada orang dikenali dengan syekh, sebahagian daripada orang yang dikenali dengan ustaz, cuba mempertahankan semua agama sama kerana semua agama mengajak manusia kepada kebaikan. Sebenarnya itu adalah benda yang cukup bahaya, yang membawa kepada kufur, yang membawa kepada murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Kerana tidak ada agama yang Allah Subhanahu wa taala redha melainkan agama Islam. Dan sekarang ini benda itu telah menyerap masuk ke tempat kita. Jadi ada golongan-golongan tertentu yang memperjuangkan supaya kita mengiktiraf agama-agama yang lain. Kalau sekadar mengiktirafkan kewujudan, itu tidak menjadi masalah. Menghormati, itu tidak menjadi masalah. Tapi siapakah mengiktirafkan bahawasanya semua agama adalah sama, maka itu adalah satu musibah yang besar yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam, kerana tidak ada agama yang Allah Subhanahu wa taala redha melainkan agama Islam. Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Mekah mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengajak penduduk-penduduk Mekah supaya meninggalkan syirik. Baik, sebab itulah jangan sekali-kali terkesan dan terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang mengatakan semua agama adalah sama. Kemudian dan diutuskan dengannya sebaik-baik ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada umat ini, Allah Subhanahu wa taala mengutuskan kepada umat ini sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik manusia. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu kepada seluruh anak Adam, aku sedikit pun tidak bermegah dengan kedudukan tersebut. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisy wastafani min Bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala memilih puak Kinanah daripada anak cucu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim memiliki dua anak. Seorangnya Nabi Ismail, yang keduanya adalah Nabi Ishaq. Selepas daripada Nabi Ismail, tidak ada pun nabi-nabi yang lahir daripada zuriat Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan zuriat Nabi Ishaq. Nabi Ishaq bin Ibrahim lahir daripada zuriat Nabi Ishaq terlalu banyak para nabi. Nabi Ishaq melahirkan anak Nabi Yaqub, Nabi. Nabi Yaqub, anak dia Nabi Yusuf, Nabi. Nabi Yusuf, anak cucu dia, anak cucu Nabi Yaqub. Yaqub, gelarang dia juga Israel. Israel, bahasa Ibrani. Makna dia adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi Banu Israel adalah anak cucu kepada Nabi Allah Yaqub. Terlalu ramai
para nabi dari kalangan anak cucu Nabi Allah Yaqub. Tapi berbeza dengan anak cucu Nabi Ismail. Anak cucu Nabi Ismail tidak ada nabi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala memilih dari kalangan anak cucu kepada Nabi Ismail puak Kinanah. Anak cucu Nabi Ismail semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin berkembang. Ramai puak-puak hak yang lahir daripada anak cucu Nabi Ismail. Antaranya adalah puak Kinanah. Kemudian daripada puak Kinanah banyak pula puak, banyak-banyak puak Allah Taala memilih puak Quraisy. Puak Quraisy ramai pula kabilah-kabilah dia. Bangsa-bangsa Quraisy ada pula. Pecahan-pecahan tu pecahan ni Allah Taala pilih ramai-ramai puak Quraisy, Bani Hashim. Bani Hashim ramai-ramai individu dalam Bani Hashim. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-Mustafa, orang yang terpilih sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya dan diutuskan kepadanya, kepada umat ini sebaik-baik ciptaannya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutuskan dengannya sebaik-baik ciptaannya itu Nabi Muhammad, ke atasnya sebaik-baik selawat, keberkatan dan salam. Jadi alaihi minhu afdalus salati wal barakati wassalam. Hak ni adalah doa yang diucapkan oleh Imam Nawawi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala selebih-lebih sebaik-baik selawat dan sebaik-baik keberkatan dan sebaik-baik salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa akramaha bi kitabihil qur'ani afdalil kalam wa jama'a fihi jami'a ma tahtaju ilayhi min akhbaril awwalin wal akhirin wal mawa'idh wal amthal wal adabi wa asnafil ahkam. Dan dimuliakannya, maksudnya Allah Taala memuliakan umat ini. Dan Allah Ta'ala memuliakan umat ini dengan kitabnya Al-Quran sebaik-baik kalam. Jadi Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Ta'ala memberi kalamnya yang terbaik, yang paling baik, iaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang qadim, yang cukup mulia, dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hak yang mengambil berat tentang Al-Quran pasti dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sehingga kan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quranul Karim. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang seafdal-afdal kalam adalah Al-Quranul Karim. Di sana ada hadis yang dikeluarkan daripada Sayyidina ataupun yang disebut oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengucap perkataan ini dalam khutbahnya. Kata Rasulullah, amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Kata Rasulullah, adapun selepas daripada itu, maka sesungguhnya sebaik-baik kalam adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyibukkan dirinya dengan kitab, dengan Al-Quran, maka dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kemudian yang terkumpul padanya semua yang diperlukan daripada perkhabaran mereka yang terdahulu dan terkemudian. Dalam Al-Quran, semua benda yang diperlukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala terkumpul dalamnya. Dalam Al-Quran ada cerita umat-umat terdahulu, ada cerita umat-umat yang terkemudian. Ada cerita umat yang terdahulu, ada cerita umat yang terkemudian. Kita ada cerita-cerita hak yang disampaikan oleh orang-orang hak yang sebelum daripada ni tentang kisah-kisah dulu, mungkin betul, mungkin tak betul. Mungkin betul, mungkin tak betul.
Kita buat contoh yang lebih paling mudah sekali. Sejarah di tempat kita. Hak yang dipelajari, tahu tak, ramai juga ahli sejarah mengkritik tentang sejarah-sejarah tersebut. Siapa ke? Ada baru ni. Beberapa orang membaca daripada penulisan beberapa orang prof, tapi daripada negara Arab lah. Amba lupa dah nama dia. Dia kata sebelum daripada ni kita baca sejarah dunia sekian. Kita mempercayai sejarah sekian, yang mana sejarah itu datang daripada pihak barat yang menulis sejarah tersebut. Tapi pada hari ini, setelah daripada kita tengok dengan mata kepala kita tentang apa yang berlaku di negeri Palestin, tapi hak yang ditulis dalam medsos jauh sebaliknya dengan apa hak yang berlaku, maka sampai ke hari ini saya sendiri ragu-ragu terhadap sejarah yang telah ditulis sebelum daripada ini. Saya sendiri ragu-ragu terhadap sejarah yang ditulis oleh barat sebelum daripada ni. Sebab kita sebelum ni kita percaya. Lupa dah beberapa orang pakar sejarah daripada tanah Arab sendiri yang mana dia mengajar sejarah. Dan ada sebahagian besar maklumat sejarah yang mereka ambil adalah daripada sumber barat. Tapi dia kata lagu mana? Dia kata, kalau sebelum daripada ni memang kita cuba dedahkan, tapi pada hari ni kita rasa malu. Sebab benda yang berlaku di Palestin jelas kita tengok sekian, tapi hak yang tertulis sebaliknya. Jadi benda yang berlaku sekarang jelas berlaku penipuan. Adakah benda yang datang daripada sumber yang sama kita nak mempercayai? Amun nak cerita lagu mana? Kita tak payah kata tempat-tempat jauh. Tempat kita sendiri pun sejarah-sejarah tertentu ramai orang yang mempertikaikan. Cuma hak tu perlu pada buat kaji yang mendalam semulalah. Cuma kita nak rayak benda tu boleh dipertikaikan, mungkin betul, mungkin tidak. Kemudian berbeza dengan Al-Quranul Karim. Apa yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim pastinya benar. Apa yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim pastinya benar. Cerita-cerita umat terdahulu pastinya benar. Kerana diceritakan oleh Allah Ta'ala yang menciptakan, yang menjadikan peristiwa-peristiwa tersebut. Kemudian dalam Al-Quranul Karim ada juga cerita-cerita yang orang yang terkemudian, cerita-cerita yang lagi akan datang. Semuanya benar. Setiap apa yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pernah cerita sebelum daripada ni tentang ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka beriman, mereka mempercayai walaupun apa yang keluar daripada mulut Rasulullah menyalahi adat kebiasaan. Asal keluar daripada mulut Rasulullah, mereka mempercayai. Dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq, para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakat gali parit untuk menghalang tentera berkuda dapat masuk ke kota Madinah. Kerana golongan-golongan musyrikun bergabung untuk menyerang kota Madinah. Kalau pada hari itu, kalau orang pakai logik, orang pakai hukum adat, tak ada dah Madinah. Tak ada dah penduduk Madinah. Seluruh negara Arab, seluruh orang kafir bergabung pakat kepung Madinah. Ada satu sudut yang perkampungan Yahudi Banu Quraidah, hak yang sebelum daripada ini berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba pada peperangan tersebut nya mengkhianati janji. Pula dah. Tengok habis pakat kampung Madinah. Kalau pakai ukuran adat kita, ukuran uruf, tak ada benda dah. Tetapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mana semakin ramai orang yang datang semakin dekat, mereka mempercayai bahawasanya sudah pasti ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, hak yang kita nak ceritanya masa gali parit.
Ada satu batu yang besar yang tidak boleh dibuat oleh para sahabat. Untuk pecahkan batu tersebut, kan bawa kepada Rasulullah. Rasul ambil caku, Rasul pun caku. Rasul baca bismillah, pong Rasul caku. Lepas tu Rasul takbir, Allahu Akbar. Kata Rasulullah, u'titu mafatih Syam, telah diberi kepadaku kunci negara Syam. Kali kedua, patut pecah 1/3. Bismillah, qaum Rasulullah, pecah 1/3. Lepas tu Rasulullah takbir, Allahu Akbar, u'titu mafatih Syam, diberi kepadaku kunci negara Syam. Kemudian cangkul pula kali kedua, pecah pula 1/3 lagi. Rasulullah takbir, Allahu Akbar, u'titu mafatih Faris, diberi kepadaku kunci negara Farsi. Yang ketiga, diberi kepadaku kunci negara Yaman. Allahu Akbar kalau pakai ukuran adat, hai, betul ke tak kalau pakai ukuran adat? Tapi tidak, para sahabat bukan pakai ukuran adat, tapi ia adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah. Apa yang keluar daripada mulut dia adalah wahyu, mesti kena meyakini, mesti kena percaya. Amba kata buat apa? Ukuran adat, mustahil kalau ukuran adat. Sebab dia, sebab sekarang ni Madinah dikepung. Tiba-tiba Rasul kata diberi kepada kunci negara Syam. Negara Syam, Palestin, Syria, Jordan, Lebanon, di bawah kuasa besar dunia, di bawah jajahan, di bawah penaklukan ataupun di bawah kekuasaan Rom. Rom ketika itu kuasa besar dunia. Orang gerung dengan Rom. Farsi kuasa besar dunia. Yaman negara besar. Sekarang ni pada hari ni kena kepung. Orang pakai kepung belaka. Nak terbit qada hajat pun takut. Tapi molek-molek ada. Rasul kata dia diberi kepada aku kunci negara Syam. Baik. Apabila benda tu keluar daripada mulut Rasulullah, para sahabat percaya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, selepas daripada kewafatan Rasulullah, tiba-tiba tengah Abu Hurairah duduk ngajar, tengah-tengah duduk dengan anak-anak murid dia, siapa berita negara tu boleh kepada Islam. Negara tu boleh kepada Islam. Negara tu boleh kepada Islam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, iftatihu ma badalakum. Bukalah, takluklah mana-mana apa hak yang zahir bagi kamu. Fawalladhi nafsu Abi Hurairah biyadih. Demi Tuhan yang nyawa Abu Hurairah berada di dalam genggamannya. Maftatahtum min madinatin wala taftatihunahu ila yaumil qiyamah illa waqad a'tallahu Muhammadan mafatihaha qabla dhalik. Tidak ada satu bandar, satu negeri yang kamu dapat takluk, yang dapat kamu kuasai, yang dapat kamu tawang, yang dapat kamu buka, dan mana-mana negeri yang akan dapat kamu buka sehingga hari kiamat, melainkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kunci-kuncinya kepada Muhammad sebelum daripada itu lagi. Para sahabat meyakini apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam Al-Quranul Karim ada cerita-cerita orang yang terdahulu, ada cerita-cerita hak yang terkemudian yang benar semua cerita ini. Kemudian ada berita yang berbentuk peringatan, ada mau'izah, pengajaran-pengajaran, peringatan-peringatan dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam Al-Quranul Karim ada perumpamaan, ada adab-adab, serta berbagai hukum hakam disebut di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalam Al-Quranul Karim bukan semuanya hukum, dalam Al-Quranul Karim bukan semuanya hukum hakam. Ada dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang cerita terdahulu, tentang cerita terkemudian, tentang hukum hakam, tentang perintah, tentang larangan, tentang perumpamaan, tentang adab-adab tertentu. Kemudian wal hujajil qat'iyyati dhahirati fi dilalati ala wahdaniyati wa ghairiha mimma ja'at bihi rusuluh salawatullahi wa salamuhu alaihim ad-damighati li ahli al-ilhadi ad-dhullali at-tagham. Dan dalam Al-Quran ada hujah-hujah yang qat'i, yang jelas, yang menunjuk atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara lain yang dibawa oleh Rasulnya. Selawat dan salam ke atas mereka semua. Yang mana hujah-hujah yang jelas, yang qat'i. Sebenarnya hujah-hujah ini mengalahkan golongan etis. Begitu juga golongan yang sesat lagi hina. Muslimin muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tertentu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk berfikir. Yang mana apabila kita berfikir, maka kita akan mendapati bahawasanya ataupun kita akan meyakini bahawasanya hanya Allah Subhanahu wa taala adalah sahaja Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya. Sebagai contoh dalam Al-Quran Allah Taala kata lagu mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan berselisih malam dan siang menjadi tanda bagi orang yang mempunyai akal fikiran. Orang yang mengguna akal dan berfikir dengan cara yang betul, maka cukup dia melihat penciptaan langit dan bumi, dan cukup dia melihat berlakunya perubahan malam dan siang untuk menjadi tanda di atas kekuasaan Allah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama nama Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu subhanahu wa taala, di dalam kitab tafsir beliau, Imam Fakhruddin Ar-Razi antara ulama yang cukup luar biasa. Allah Taala bagi pemikiran dia pemikiran yang cukup luar biasa. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia ada buat satu kitab, nama kitab dia adalah Allahu Rabbi, yang melupa dah kitab Al-Mafatihul Ghaib, melupa lebih tepat, betul tak Mafatihul Ghaib? Betul kan? Kitab tafsir Mafatihul Ghaib karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitab tersebut beliau menyebut bahkan kita dapat berfikir tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah taala dengan makhluk yang paling halus. Sebagai contoh, benda yang terbang. Benda yang terbang. Kita kalau cahaya masuk dalam rumah kita, kita tengok ada debu yang terbang. Benda tu sebenarnya benda tu kalau nisbah kepada mungkin boleh, dia boleh duduk di mana, bukan duduk tempat tu, boleh duduk tempat lain, boleh duduk tempat. Tapi kenapa pada waktu tersebut, pada hari tersebut dia ada berada di situ, dia tidak duduk pada tempat yang lain? Mesti kena ada yang mengaturkan perjalanan dia. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturkan perjalanan perkara tersebut. Baik, kemudian katanya lagi, wa hatha ala tilawatihi wal i'tina'i bihi wal i'zami وملازمة الأدب معه وبذل الوسع في الاحترام. Dan digesa, Allah Subhanahu wa taala menggesa, menuntut kepada kita untuk membacanya. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita membaca Al-Quranul Karim, sehingga dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawasanya Rasul mengadu hal kepada Allah Taala bahawasanya kaum dia meninggalkan Al-Quran. Ini menunjuk bahawasanya meninggalkan Al-Quran adalah benda yang dikeji, benda yang dicela, benda yang tidak comel. Kena baca Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul kata lagu mana? Ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, mereka menjadikan Quran ini suatu benda yang ditinggalkan. Mereka tidak baca, mereka tidak peduli terhadap Al-Quran, mereka tidak beramal dengan isi kandungan Quran, mereka tidak meninggal tegahang dalam Al-Quran. Itu termasuk dalam meninggalkan Al-Quran. Jadi dituntut kepada kita membaca Al-Quran. Di sana ada hadis yang mana Nabi SAW menyebut, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim, sahih bagi keduanya, Nabi SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada kita nak macam orang lain, nikmat yang ada pada orang lain kita nak ada juga nikmat tersebut pada kita. Tidak ada perasaan nak nikmat yang ada pada orang lain juga kita dapat yang dipuji oleh syarak, mereka pada dua ni. Pada dua ni comel, kita mengharapkan kita dapat macam orang lain dapat. Tapi kalau pada dua ni tidak dipuji oleh syarak, kita nak sebagaimana orang lain dapat. Yang pertamanya kata Nabi SAW adalah rajulun atahu Allahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wan nahar.
seorang lelaki yang Allah Ta'ala beri kepada dia kitab ini, yakni Al-Quran. Maka dia melaksanakan tuntutan Al-Quran siang dan malam, termasuklah membaca Al-Quran. Golongan ini patut kita jela dengan dia. Bukan kita nak menghilangkan benda yang ada pada dia dah. Kita nak macam dia, patut kita jela. Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarak cukup menegaskan, menuntut agar kita membaca Al-Quranul Karim. Sebab itulah kita dapati banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kelebihan membaca Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunan beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah," sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, daripada Al-Quran, "falahu bihil hasanah," maka baginya dengan satu huruf tersebut satu kebaikan. Kata Rasulullah, "Wal hasanatu bi ashri amthaliha," satu kebaikan diganda kepada 10. Baca satu huruf je, dapat satu kebaikan diganda kepada 10. Maksudnya satu huruf dapat sekurang-kurangnya 10 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "La aqulu alif lam mim harf." Aku tidak berkata alif lam mim haraf. Aku tak kata lagu tu. Tetapi kata Rasul, "Alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Alif tu satu huruf, mim tu satu huruf, alif satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, 3 huruf dari situ dapat 30 kebaikan. Apatah lagi kalau orang baca sampai ke semuka, selas, 1 juzuk, sampai ke khatam Al-Quran, tak tahu banyak mana ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya. Begitu juga agama kita menuntut agar kita mengambil berat tentang Al-Quran, dan kita kena mengagungkan, memuliakan Al-Quran. Kita kena memuliakan Al-Quran. Al-Quran tak boleh kita nak letak atas latar lagu tu. Kita kena letak tempat yang tinggi. Tidak ada adab. Kita letak atas latar. Tidak ada adab. Al-Quran, kita pergi letak barang-barang lain atas Al-Quran. Itu tidak ada adab. Al-Quran mesti kena memuliakan. Kena dimuliakan Al-Quranul Karim. Tidak ada adab kalau sekiranya kita letak ikut dang Al-Quran. Baik, letak dalam supik, bawa macam ke sayur, itu tidak ada adab. Mesti kita kena memuliakan Al-Quranul Karim. Sebab itulah kalau kita tengok Al-Quranul Karim tidak boleh dipegang, melainkan kena ada wuduk, kena bersih daripada hadas kecil, kena bersih daripada hadas besar. Dalam tandas tidak boleh membaca Al-Quran. Semua itu adalah bentuk memuliakan Al-Quranul Karim. Kemudian mesti kena sentiasa beradab bersama dengan Al-Quranul Karim dan berusaha sedaya upaya untuk menghormati Al-Quranul Karim. Apabila ada bacaan orang baca Al-Quranul Karim, maka kita kena diam. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Al-Quran, mung kena dengar, lepas tu mung kena diam. Tidak boleh buat bising ketika baca Al-Quran. Tu sebenarnya bentuk untuk memuliakan Al-Quranul Karim. Kemudian Imam Nawawi nak menceritakan pula tentang sebab benda dia buat kitab ni. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadatil Quran, ataupun kitab Mukhtasar At-Tibyan. Yang kita baca Mukhtasar At-Tibyan. Sebab dia, tengok dia cerita, wa ra'aitu ahla baladina wa ra'aitu ahla baldatina Dimashqa hamaha Allah Ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam wa ahlihi. Wa ra'aitu ahla baldatina Dimashqa مكثرين من الاعتناء بتلاوة القرآن العزيز تعلما وتعليما ودراسة في جماعات وفرادا. Aku telah menyaksikan masyarakat negeri kami Dimashq. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan menjaganya serta seluruh negeri Islam, yang mana dan penduduknya ramai yang memberi perhatian untuk membaca Al-Quran yang agung, sama ada belajar, mengajar dan mengkaji secara berkumpulan dan individu. Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala ditinggal di kota Dimashq. Dimashq ini sekarang ni adalah kita kata Damaskus sekarang. Damaskus.
Ibu negeri Syria, ibu negeri negara Syria. Baik, Imam Nawawi duduk di situ. Dan Dimashq adalah tempat para alim ulama, tempat orang-orang soleh saja. Dimashq masyhur start daripada dulu sampai ke sekarang, masyhur. Antara bumi-bumi yang ramai mengeluarkan para alim ulama adalah Dimashq. Antara bumi yang paling ramai yang ramai mengeluarkan para alim ulama. Sebagai contoh ulama-ulama yang masyhur yang dilahirkan oleh Dimashq, start daripada dulu lagi Imam Ibn Asakir, seorang ulama hadis, sehingga kan sebahagian daripada ulama hadis mengatakan dia hafizud dunya. Ulama hadis Imam Ibn Asakir daripada Dimashq. Imam Syamsuddin Az-Zahabi, seorang pakar dalam bidang hadis daripada Dimashq. Syekh Ibn Taymiyah, Dimashq. Syekh Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Dimashq. Imam Ibn Kathir, Dimashq. Al-Hafiz Al-Mizzi, Dimashq. Imam Nawawi, Dimashq. Ni ulama-ulama besar saja ni yang kita cerita ni. Ulama-ulama besar saja daripada kota Dimashq. Dan kota Dimashq daripada dulu lagi penuh dengan ramai orang-orang soleh, orang-orang baik. Hamba boleh ceritalah bab Dimashq ni kerana kita duduk sana. Kita sempat duduk di sana, kita boleh cerita. Masa sebelum daripada berlaku peperangan, ni yang tak tahulah sebab ni orang dia susah. Sebelum daripada berlaku peperangan, kita kalau penuntut ilmu, kalau belajar di kota Dimashq, tak ada orang tanggung pun apa. Anak ayat, penduduk Dimashq cukup memuliakan penuntut ilmu. Sebab mereka dididik oleh para alim ulama start daripada dulu lagi begitu. Kalau tak ada orang tanggung pun apa, duduk di kota Dimashq. Ada sebahagian daripada ma'had, kalau kita belajar, bukan kita kena bayar. Dia pula WPT kita. Dia benda di kota Dimashq. Ada setengah halaqah. Ni yang nak cerita ni. Kita cerita sebab kita duduk sana, kita tahulah. Ada sebahagian daripada halaqah, majlis-majlis ilmu. Para ulama sana. Untuk penuntut ilmu setiap bulan dia bagi PT. So, untuk penuntut ilmu setiap bulan bagi PT. Ada seorang syekh. Nama dia Syekh Abdul Sattar. Dia ngajar, hamba sempatlah dia baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Baik, dia ngajar berapa waktu je sehari. Dia pelajar-pelajar yang ngajar ilmiah ni, orang-orang kampung tak ramai mana lah. Pelajar penuntut-penuntut ilmu lah. Dia kalau kuliah umum baru orang ramai. Dia penuntut-penuntut ilmu. Ambil nama lah. Hak mari sama ambil nama. Ambil nama. Sebab benda tujuan nak uji bulanan. Sampai tahap tu. Baik api orang bayar, sewa orang bayar, sewa rumah. Memang cukup, Allahu Akbar, cukup pemurah. Ni yang nak cerita lah. Sebab benda yang kita duduk sana. Dan kalau orang, budak-budak pelajar penuntut ilmu, kalau rajin semayang Jumaat di masjid, semayang Jumaat di masjid, dia ada juga tak apa nak rajin semayang Jumaat di masjid ni. Dia bukan semua rajin. Bab-bab semayang Jumaat di masjid ni, kadang-kadang ada orang-orang awam pula yang rajin sikit kadang-kadang. Kalau rajin semayang Jumaat di masjid, khususnya semayang subuh, pendek kata kau pernah poket kau mu. Pas bayang subuh. Kita duduk pas bayang subuh wiri, orang ni mari gang tak ada poket. Orang ni mari tak ada pergi gitu je. Balik tubik daripada masjid, nak pergi balik rumah, orang ni panggil ambil makanan, balik rumah ambil makanan. Kalau bulan puasa tu, minyak, beras apa semua sekali, kadang-kadang 6 bulan kita boleh pakai. Dia pakai bagi. Penduduk Dimashq. Kita nak pergi beli barang. Sebab dia kadang-kadang duduk sana ni, budak-budak dak pakai jubah-jubah gini. Ya sedia dah budak-budak kan. Budak-budak belajar dak pakai jubah gini, akan piyah kalau pakai jubah tahu lalu dah penuntut ilmu. Kena pakai luar apa semua sekali, biasalah penuntut ilmu sana. Beli barang mahal sikit, minta kurang. Tuang tak beri kurang. Khabar je, aku ni penuntut ilmu. Boleh kurang lalu. Kadang-kadang free je. Begitu suasana di kota Dimashq. Memang mereka cukup menjaga agama. Ni yang mudah tahulah. Sebab ni mereka hidup dalam susah selepas daripada berlaku peperangan saudara dan seumpamanya. Baik, ni yang bercerita dululah. Masa zaman hamba belajar dulu. Allahu Akbar. Ada seorang sahabat hamba tu, dia duduk di Pahang. Dia duduk 13 tahun di sana. Tak ada orang tanggung dia. Tuk guru sana tanggung dia. Ada hak duduk 10, ada duduk 7. Tanyalah sahabat-sahabat kalau ada orang kampung yang pernah belajar di kota Dimashq, betul tak hak yang berkhabar. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi menceritakan tentang penduduk Dimashq.
Jadi dikatakan aku menyaksikan masyarakat negeri kami di Dimashq. Lepas tu dia doa sikit. Yang mana mereka ini cukup mengambil berat tentang membaca Al-Quran. Bukan dulu saja, sampai ke hari ni. Zaman hamba duduk tu apa boleh tengok lagi. Zaman hamba duduk. Musim cuti sekolah, setiap masjid dia buka buat daurah untuk tahfiz Al-Quran. Start daripada budak umur 4 tahun sampai ke tua. Masjid ni. Jadi budak-budak pagi hari penuh pakaian ikut dang sekali. Pergi ngapal Quran, belajar Quran. Dan memang negara-negara Arab ni memang cukup mengambil berat lah. Sebahagian besarnya lah tentang hafal Al-Quran sebahagian besar. Contoh Arab Saudi, Jordan, Syria, Mesir. Tapi ada juga orang ambil dapat cara mana, ada juga yang terkesan dengan barat banyak orang ada dapat cara kau. Baik. Kemudian kata dia, ramai memberi perhatian untuk membaca Al-Quran yang agung, sama ada belajar, mengajar dan mengkaji secara berkumpulan dan individu. Memang cukup hebatlah tempat dia penjagaan Al-Quran. Dan sampai ke sekarang ni pakai Al-Quran dunia, dia pakai Al-Quran yang banyak daripada negara Mesir, yang dijadikan rujukan daripada negara Mesir, atau daripada negara Syria. Yang dijadikan rujukan pakai Quran. Jadi misalnya kalau perbincangan di kalangan ulama-ulama besar bidang Quran ni, dia kata gini, dia kata gini, dia akan rujuk mana? Gani ulama Mesir kata, lagu bagaimana pandangan ulama Syam, ulama Syria sampai ke sekarang. Baik. Kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk yang demikian, malam dan siang. Mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayam. Zadahumullahu hirsan alaihi wa ala sa'iri ta'ati. Muridina bihi wajhadil jalali wal ikram. Mereka bersungguh-sungguh untuk yang demikian, malam dan siang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kesungguhan untuk mengkaji Al-Quran dan ketaatan yang lain. Mereka mengharap dengannya keridaan Allah Zal Jalali wal Ikram. Baik, kemudian fana'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatih wa awsafi huffadhihi wa talabatih. Maka yang demikian itu telah mendorong aku untuk mengumpulkan mukhtasar tentang adab hamalah, pembaca, pelajar, pengajar Al-Quran, dan sifat-sifat orang yang menghafalnya serta penuntut Al-Quran itu sendiri. Sebab tu dia tengok, ambil berat ni, jadi aku nak tulislah benda yang dapat memberi manfaat kepada mereka. Fajama'tu dzalika wa awdahtu wa bayyantuhu wa atqantuh. Maka aku telah menghimpunkan yang demikian itu dan menghuraikan, menjelaskannya, serta aku teliti setiap daripadanya. Wa sammaituhu kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran wa dzakartu fihi nafaisa yahtaju hafidhuhu ila ma'rifatiha wa yaqbuhu bihi jahluha wa tafwiti khibratiha. Aku menamakan kitab ini sebagai kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Aku menyebut dalamnya perkara-perkara yang penting yang diperlukan oleh penghafalnya untuk diketahui dan buruk sekiranya jahil tentangnya, dan perkara yang terlepas pandang oleh orang ramai. Jadi kalau dah ambil berat, dah ambil tahu, dah ambil macam mana, maka buruk sangatlah, khususnya bagi penghafal Al-Quran. Kemudian thumma ra'aitul maslahata fi ikhtisarihi tashilan li hifdhihi wa intisharihi. Kemudian aku melihat bahawa menjadi satu kebaikan untuk ia diringkaskan, memudah ia dihafaz dan disebarkan. Mula Imam Nawawi buat kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Kemudian Imam Nawawi kata, comel juga aku buat ringkasan ni. Supaya mudah untuk dihafal. Supaya mudah untuk dihafal. Kemudian supaya lebih tersebar, apabila ringkas dia lebih tersebar, kerana orang-orang ramai di kalangan manusia ni dia benda-benda berat ia jadi malas lalu. Kalau benda-benda ringan ia jadi rajin sikit. Baik. Kemudian fasyara'tu fi dhalika qasidanil mubalaghata fil ikhtisar ma'a idahil ibarati wal ramzi ila al adillati wa ba'd al ahkam allati yahsulu al fahmu minha bil isyarah. Lalu aku memulakan dengan tujuan meringkaskan dengan serengkasnya, dalam masa yang sama disertakan penerangan terhadap ibarat
Ibarat ni perkataan-perkataan, kalimah-kalimah, begitu rumuz yang menunjukkan dalil serta sebahagian hukum yang boleh difahami dengan isyarah. Jadi dalam kitab ni dia memang buat rekah sungguh dah, tapi dalam masa yang sama serta dia menjelaskan maksud daripada perkataan-perkataan yang terkandung dalam buku ini, dan dia memberi isyarat terhadap dalil-dalil yang ada dalam buku ni, dan dia memberi isyarat juga kepada sebahagian daripada hukum hakam yang dapat difahami daripada apa hak yang terkandung dalam buku ini melalui isyarat saja, bukanlah melalui penjelasan secara panjang lebar. Kemudian faman ashkala alaihi syai'un mimma adhkuruhu huna aw arada ziyadatan fi bastihi falyatlubhu min at-tibyan yajiduhu insyaallah taala wadihan fi hukmihi wa dhabtihi. Maka siapa yang muskil terhadap dia ada muskil, tak pernah faham terhadap apa yang aku sebutkan di sini dalam kitab Mukhtasar ni, atau inginkan penambahan pada penerangannya, maka carilah dalam kitab At-Tibyan. Kalian akan menemuinya insya-Allah dengan jelas pada dhabitnya serta hukumnya. Wa 'alallahil karim li'timad wa ilayhi at-tafwid wal istinad wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hanya kepada Allah kami bergantung dan kepadanya diserahkan segala urusan dan tempat persandaran. Cukuplah bagiku Allah sebagai sebaik-baik tempat bergantung. Jadi kita berhenti di sini dulu untuk malam ni. Kita mengharapkan apa yang kita bincang pada malam ni ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سلام.